Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi video kali ini. Pelajaran tajwid bertajuk tanda-tanda khusus dalam Al-Quran. Okey, tanda yang pertama ialah sukun. Sukun maksudnya tanda mati, iaitu tanda yang berasal daripada kepala huruf kha yang dibuang titiknya. Tanda ini terletak di setiap huruf hijaiyah. Okay, perlu diingat ada juga tanda sukun yang tidak bertanda. Baik, kita tengok yang pertama, tanda sukun kepala kha yang dibuang titiknya. Okey, boleh kenal pasti tak tanda macam ni? Jom kita cari dalam ayat. Ia terletak di atas huruf hijaiyah yang tidak berbaris. Okey, jom kita tengok. Wal asr. Dia ada di atas huruf hijaiyah yang tak ada baris. Dia bertanda mati seorang-seorang dia sahaja. Dan tanda sukun ini terdapat pada huruf-huruf yang jelas dan nyata sebutannya. Okey, contoh lagi. Tilka. Tilka. Jadi lam itu kita sebut dengan jelas, nyata huruf lam itu. Tak ada tersembunyi, dia tak sembunyi, jelas bunyi lam. Tak faham? Okey, kita tengok lagi satu contoh. Lam tu. Okey, jelas tak bunyi huruf yang bertanda sukun kepala kha tu tadi? Sin dan mim yang bertanda sukun. Okey, jelas tak bunyi huruf tersebut? Jelas bunyi sin. Lam. Dengar, boleh dengar huruf mim? Lam tu. Lam tu. So kita dengar, kita dapat dengar bunyi huruf, sebutan huruf sin dan mim dengan jelas dan nyata. Loh, tak faham lagi? Okey, kita tengok lagi satu contoh. Ya'mal. Okey. Apakah huruf yang bertanda sukun? Okey, iaitu huruf ain dan lam. Okey, kita sebut dengan jelas huruf yang bertanda sukun. Ya. Boleh dengar bunyi huruf ain yang bertanda sukun? Ya. Dan huruf lam, perhatikan huruf lam. Mal. Okey. Dengar tak bunyi ataupun sebutan huruf lam? Ya, mal. Macam tu. Okey. Jadi, cara bacaan bagi tanda sukun berkepala kha ini adalah dibaca dengan izhar, iaitu jelas, nyata dan terang. Kita tengok tanda yang kedua, iaitu tanda bulat. Tanda bulat. Baik, macam mana kita nak kenal tanda bulat ni? Okey, tanda bulat ini menunjukkan huruf tersebut sebagai huruf tambahan ketika wasal dan waqaf. Wasal apa? Wasal ketika bersambung, waqaf ketika berhenti. Tanda bulat ini berlaku pada huruf alif, waw dan ya. Tanda dia macam sebagai hiasan lah, tak ada fungsi. Macam tu. Okey, jadi jom kita tengok contohnya. Ulaika. Tanda bulat berada di huruf waw. Dia tak adalah bunyi wa, uwu, uwi. Dia tak ada bunyi pun waw tu. Okey, so macam diabaikan. Dia macam tak ada. Dia hanya sebagai tambahan sahaja.
kita tengok satu lagi contoh. Wa'amilu. Okey. Tanda bulat berada di huruf alif. Betul. Okey. Tapi tak adalah bunyi wa'amilu a, wa'amilu i, wa'amilu u. Tak ada kan? Jadi, dia sebab memang dah bertanda sukun, dia tak ada bunyi dekat situ. Sebagai tambahan semata-mata. Cara bacaan bagi tanda bulat ialah tidak dibaca ketika bersambung iaitu wasal ataupun berhenti iaitu waqaf. Jadi tak payah baca bagi huruf yang bertanda bulat. Okey. Kita tengok tanda yang ketiga iaitu tanda bujur meninggi. Bujur meninggi. Okey, tanda bujur meninggi. Baik, macam mana kita nak kenal tanda bujur meninggi ni? Okey, tanda bujur meninggi ini hanya terdapat pada huruf alif sahaja. Ia merupakan huruf tambahan ketika wasal sahaja. Wasal apa dia? Bersambung. Okey. Jom kita tengok contoh bagi tanda bujur meninggi. Okey, kita tengok dua contoh iaitu yang pertama ketika wasal bersambung dan yang kedua ketika waqaf, berhenti, ketika berhenti. Okey, kita tengok tanda bujur meninggi pada keadaan wasal bersambung. Jom. Wala ana abidum ma'abadtum. Kita perhatikan pada kalimah ana. Ana yang alif yang kedua itu ada tanda bujur meninggi. Okey. Jadi kita tak baca alif itu. Alif yang kedua tu kita tak baca dia dengan panjang. Sepatutnya kalau alif mati sebelumnya baris atas, kita baca panjang sebab jatuh hukum mad asli kan. Okay, tapi bila ada tanda bujur meninggi di atas alif itu, kita tak boleh baca dengan panjang. Kita kena baca terus satu harakat. Okay, ana. Okay, selepas alif tu ada huruf ain. Jadi kita terus baca dengan satu-satu harakat. Wala ana abidum ma'abadtum. Okey. Boleh? Okey, kita tak baca wala ana. Kita tak baca wala ana abidum ma'abadtum. Kita tak baca panjang dekat alif yang ada tanda bujur meninggi tu. Kita tengok pula contoh yang kedua bagi keadaan waqaf iaitu berhenti. Wa tazunnuna billahi zununa. Okey. Perhatikan di kalimah yang akhir sekali zununa. Okey, zununa. Okey, na yang akhir tu ada tanda bujur meninggi di atas alif. Memanglah tanda bujur meninggi hanya pada alif kan? Okey, kita tengok bujur meninggi tu di akhir kalimah. Maksudnya dalam keadaan waqaf. Okey, bila dalam keadaan waqaf, tanda bujur meninggi tu kita baca panjang. Okey, kita ulang balik bacaan. Wa tazunnuna billahi zununa. Panjang. Panjang. Tadi yang contoh yang pertama kita tak baca panjang. Wala ana. Kita baca laju sikit kan. Satu harakat je. Jadi yang di akhir kalimah ataupun bila keadaan waqaf kita baca panjang dua harakat. Zununa. Bila berada dalam keadaan waqaf, kita baca panjang. Okey. Itu adalah cara bacaan bagi bujur meninggi. Bila dalam keadaan bersambung ataupun wasal, kita tak perlu baca dengan panjang.
Tetapi apabila berada dalam keadaan waqaf, berhenti, kita perlu baca dengan panjang. Bagi tajuk tanda-tanda khusus dalam Al-Quran, setakat ini dahulu. Kita akan sambung di video yang akan datang bagi tanda khusus yang lain. Okey? Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Julia Hasbi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.